Hai, nama saya Nur Syairauni binti Swandi, nomor matriks BA 23110524. Hai, nama saya Gressika Dixon dengan nomor metrik BA 23110145. Hai, nama saya Azatul Husna binti Abdullah Mirul, nomor metrik BA 23110430. Hai, saya Majun binti Haziz dengan nomor metrik BA 23110183. Pencemaran udara berlaku akibat aktiviti pengangkutan, perbandaran, aktiviti rumah tangga, aktiviti pengangkutan dan sebagainya. Udara merupakan campuran gas yang terdapat pada permukaan bumi. Menurut Fardias 1992, udara merupakan komponen kehidupan yang sangat penting untuk kelangsungan hidup bagi makhluk hidup seperti manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan. Oleh itu, kualiti udara haruslah dijaga agar sentiasa bersih dan tidak melebihi indeks pencemaran udara yang telah ditetapkan. Terdapat pelbagai cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kualiti alam sekitar, sebagai contoh dengan menguatkuasakan undang-undang dengan lebih tegas. Pencemaran udara bermaksud terdapat satu atau lebih komponen pencemar yang masuk ke dalam ruang atmosfera yang terbuka. Pencemar ini terdiri daripada gas, bau, asap, debu dan sebagainya. Selain itu, pencemaran udara juga berlaku merentasi sempadan, iaitu di mana sesebuah kawasan tersebut mengalami pencemaran udara dan ini telah menimbulkan kesan kepada kawasan yang lain. Hal ini sudah berlaku di negara kita sendiri, contohnya di Tawau, Sabah. Menurut BH Online yang dikeluarkan pada 14 September 2019, daerah Tawau merupakan kawasan pertama yang menjadi kawasan yang mencatat indeks pencemaran udara yang tidak sehat pada hari tersebut. Keadaan itu dipercayai berpunca daripada tompok panas yang berlaku akibat pembakaran terbuka di Kalimantan, Indonesia. Berikutan, Kalimantan, Indonesia terletak bersebelahan dengan kawasan Tawau, Sabah. Seperti yang kita ketahui, masalah pencemaran udara masih terus berlaku dan memberikan kesan negatif khususnya kepada kesehatan masyarakat dan kemerosotan kualiti alam sekitar. Selain itu, pembakaran terbuka secara semula jadi juga merupakan salah satu punca pencemaran udara. Hal ini dikatakan demikian karena udara yang berada di sekeliling telah tercemar dengan bahan pencemar seperti karbon monoksida, karbon dioksida, dan sebagainya. Aktiviti pembakaran merupakan pembakaran yang dibuat di luar atau proses penghasilan asap daripada pembakaran yang kemudiannya dilepaskan ke udara sekeliling secara terus tanpa melalui cerobong asap. Hal ini dapat dibuktikan lagi dengan kejadian pembakaran hutan secara semula jadi yang telah berlaku di Indonesia pada baru-baru ini. Kejadian ini telah mengakibatkan indeks pencemaran udara IPU bagi negara tersebut maupun negara jiran seperti Malaysia dan Singapura terjejas. Kebakaran di hutan di Indonesia ini adalah masalah bagi setiap tahun dan ia menjadi semakin buruk disebabkan cuaca kering dan sejak beberapa ini telah menyebarkan jerbu ke negara jiran seperti Malaysia dan menyebabkan perbalahan diplomatik berlaku. Sebelum kita meneruskan lagi, marilah kita bersama-sama saksikan salah satu video pembakaran terbuka secara semula jadi yang pernah menjadi isu besar di negara jiran kita. Kebakaran hutan terus berlaku di beberapa wilayah di negara itu. Fenomena El Nino turut dikuatiri akan menyumbang kepada peningkatan titik panas sekaligus menjejaskan kualiti udara serta mengakibatkan jerebu kepada negara jiran Malaysia dan Singapura. Ikuti laporan Wakil TV3 di Indonesia, Nadia Mohsin. Kebakaran hutan dilaporkan berlaku di beberapa wilayah termasuk Kalimantan dan Riau. Di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, cuaca panas dan kering telah mengakibatkan sekurang-kurangnya 40 hektar kawasan di daerah Menteng hangus terbakar. Menurut laporan daripada Buletin Berita TV3 bertarikh 2 Oktober 2023 sebentar tadi, pembakaran hutan di Indonesia itu juga turut menjejaskan kualiti udara di negara jiran. Oleh itu, jelaslah apabila berlaku sebarang pembakaran terbuka secara sengaja maupun tidak sengaja, ini dapat mendatangkan impak kepada kualiti udara di setempat maupun di kawasan sekelilingnya. Seterusnya ialah pencemaran udara akibat letusan gunung berapi. Antara letusan gunung berapi yang mengakibatkan berlakunya pencemaran udara ialah letusan gunung berapi Pinatubo, Filipina. Letusan gunung berapi Pinatubo, Filipina berlaku pada 19 Jun tahun 1991 yang merupakan letusan gunung berapi yang kedua terbesar berlaku pada abad ke-20.
berapi Pinatubo, Filipina berlaku selama 9 jam. Abu letusan gunung berapi Pinatubo, Filipina mencapai tinggi di atmosfera dalam masa 2 jam sahaja. Perkara ini mengakibatkan abu letusan gunung berapi Pinatubo mencapai ketinggian 34 km bersamaan dengan satu batu tinggi dan lebih 400 km bersamaan dengan 250 batu luas. Kesannya, debu vulkanik serta partikel-partikel halus disebarkan ke atmosfera dan tersebar di udara sehingga membentuk awan jerebu yang mana boleh tersebar jauh dari lokasi letusan. Tambahan pula, letusan gunung berapi Pinatubo juga mengeluarkan 15 hingga 30 juta tan gas sulfur dioksida. Di samping itu, Jakarta juga merupakan salah satu bandar yang paling besar dan memiliki populasi penduduk kira-kira 30 juta orang penduduk. Populasi penduduk yang begitu ramai menyebabkan pertambahan bilangan pengangkutan juga begitu bertambah, seperti bus, kereta, motosikal, dan kendaraan yang semakin banyak juga telah menyebabkan kesesakan lalu lintas di Jakarta. Justru itu, masalah pencemaran udara yang disebabkan oleh pengangkutan telah menjadi penyumbang yang terbesar kepada kualiti udara yang kurang baik di Jakarta, Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kendaraan tersebut membebaskan gas karbon monoksida atau asap hitam yang berlebihan daripada egsos kendaraan mereka. Pembebasan asap yang banyak mengakibatkan kualiti udara semakin tercemar. Kesannya jeroboh akan melanda di sekitar kawasan Jakarta. Oleh kerana itu, menurut Ketua Pengarah Kawasan Pencemaran dan Kerusakan Alam Sekitar yaitu Encik Sagit menyatakan bahawa beralih kepada pengangkutan awam seperti LRT Jakarta, MRT Jakarta ataupun berkongsi kenderaan merupakan salah satu alternatif yang baik dan boleh dilaksanakan untuk mengurangkan isu pelepasan karbon monoksida yang berlebihan. Alternatif lain yang dicadangkan oleh pemerintah di Jakarta adalah melalui uji emisi. Uji emisi adalah proses untuk mengetahui atau menguji seberapa banyak gas yang dikeluarkan oleh kenderaan seperti motosikal, kereta, bas dan sebagainya. Kenderaan yang melepasi syarat emisi menunjukkan bahawa kenderaan tersebut dalam keadaan baik dan dapat digunakan secara aman di jalan raya. Oleh itu, uji emisi ini akan mampu mengurangi masalah pencemaran udara di Jakarta, Indonesia. Walaupun terdapat pelbagai undang-undang yang telah diperuntukkan oleh pihak kerajaan, tetapi fenomena masalah pencemaran udara ini terus berlaku. Oleh itu, pihak berkuasa, khususnya pihak kerajaan, haruslah memperuntukkan dan mempertingkatkan lagi penguatkuasaan undang-undang agar fenomena pencemaran udara ini boleh dikurangkan. Selain daripada menguatkuasakan undang-undang dengan lebih tegas tentang alam sekitar, pihak kerajaan juga boleh melaksanakan kempen tentang kesedaran kepentingan menjaga alam sekitar. Dengan ini, masyarakat boleh membuka mata dan sedar bahawa menjaga kualiti alam sekitar, khususnya udara, sangat penting untuk kesihatan.